Tetapi dia akan lompat keluar dari kubur dan mencari kelemahan seseorang dan memberi kemautan kepada dia. Malam bahaya. Selamat malam. Apa khabar semua? Baik belaka. So malam ini malam berpuaka. Pocong menjelma. Malam pocong bahaya. Maut tidak kesampaian. Apa kata kita lanjut dengan ceritanya bersama pocong. Pocong ni sebenarnya orang cakap tak bahaya, tak ngeri, tapi boleh membawa maut. Pocong ni, dari mana datang pocong ni sebenarnya? Nampak macam mayat diikat. Sebenarnya diberitahu oleh orang ramai, perkataan pocong ni datang dari Indonesia. Beberapa fakta telah memberi kita pendapat bagaimana pocong ini wujud. Macam mana dia boleh wujud? Kalau benda ni betul, kenapa semua orang tak bercakap pasal benda pocong? So di Indonesia, pocong ini dianggap sebagai hantu. Ataupun orang panggil hantu bungkus. Warna dia hijau gelap. Benda yang macam dah berbau busuk. Muka yang dah macam berkulat dengan berwarna hijau. Biji mata nak terkeluar daripada muka. Tak nampak warna hitam dalam mata. Biji mata putih tu dah bersalut dengan warna merah. Yang membuatkan kita kalau tengok memang nak lari litang pukang. Tak ada confident nak berdiri. Tapi pocong ni, betul ke dia macam tu rupanya? Susah nak jawab kan? Tapi pocong ni, perkataan Indonesia. Tu kebanyakan di Indonesia orang Muslim. Tapi kalau kita tengok cara bersemadi mayat di Indonesia, mungkin satu cara saja saya rasa. Mereka akan ikat dengan kain cotton mayat tu, dan dia akan ikat di 3 tempat. Atas kepala, di leher, dan di bawah kaki. Ini adalah cara tradisional bagaimana mayat ditanam. Di prepare dan akan ditanam dalam kubur. Legend beritahu setiap mayat ditanam, dia mengambil masa 40 hari. Ikatan tiga jenis ikatan ini akan terbuka dan memberi kebebasan kepada nyawa ataupun apa orang cakap, spirit, soul, melepaskan dirinya daripada mayat itu. Kalau macam tu, macam mana pocong boleh wujud? Itu dia. Kalau selepas 40 hari soul itu tak dapat keluar daripada mayat itu, itulah yang membuatkan mayat itu menjadi pocong. Memang bahaya keadaannya.
Susah nak cakap di waktu malam. Kalau pocong dah terkeluar di jalan, mencari kelemahan seseorang dan mengizinkan dan menghantui orang itu. Macam mana itu? Ikatan dilepas? Mayat 40 hari? Hantu ke pocong? Hantu ini bernama pocong? Susah pecah belakan kaedah-kaedah dia punya definasi mayat itu. Sebab kakinya telah diikat, pocong ni tak boleh bergerak. Tangannya diikat di dalam kain cotton dan leher diikat. Susah pocong ni untuk bergerak. Tetapi dia akan melompat keluar dari kubur dan mencari menahan seseorang dan memberi kemautan kepada dia. Orang bercakap pocong ini boleh berlompat daripada 50 meter ke 50 meter. Sekali dia lompat, dia akan merentas 50 meter. Jauh dia lompat. Jauhnya. Kalau kamu toleh ke belakang, kamu rasa itu pocong. Dalam beberapa saat, dia dah belakang kamu. Bahaya keadaannya. Di waktu malam, kamu berjalan bersorangan di hutan. Selalunya perkuburan ni sebelah kawasan hutan. Pocong mencari kelemahan seorang manusia yang hidup. Beginilah keadaannya. Tapi, apa kesudahannya? Ini semua ciri-ciri pocong. Orang kampung ataupun di Indonesia, kalau kamu dengar ni, saya rasa kamu cakap, kamu ni gila ke? Dia cakap, kamu kena peluk pocong tu. Ada yang cakap, kau ni buat lawak lah. Tapi itu satu-satu cara kamu melepaskan diri ataupun kamu menolong pocong dan kamu mendapat satu kelebihan. Orang tua di kampung cakap kamu akan jadi kaya kalau menolong pocong ni. Kalau kamu peluk pocong ni, dia cakap pocong ni akan jatuh dan ikatnya akan terbuka. Kalau ikatan dia terbuka, spirit ataupun soul akan melepaskan diri daripada mayat ataupun pocong ini. Dan pocong ini akan merestu kita dengan kelebihan dan kekayaan. Ini adalah satu kepercayaan. Susah nak cakap betul ke tak betul, salah tak salah, boleh percaya tak percaya. Tapi pocong ni ramai orang jumpa. Bukan sekali dua. Satu Indonesia kamu cakap pocong, ya. Semua mengenalinya. Macam mana cerita ni tak betul? So, saya pun dapat satu cerita. Cerita ini saya diberitahu di kawasan perkampungan di Kalimantan. Di waktu malam, seorang individu membawa kereta. Semasa balik ke rumah, dia jumpa pocong di tepi jalan. Dia terus break kereta dia and dia dah macam nak langgar pocong itu. Dan masa dia nampak muka yang hijau yang dah macam berulat, mata biji mata nak terkeluar, dia terus dengan serta-merta dia dah tekan accelerator, terus lari dari situ. Bila kesampaian di rumah, dia pucat. Bini dia tanya, apa bang? Apa yang tak betul? Dia cakap, abang jumpa pocong di tepi jalan tadi. Tak betul keadaan sekarang. So, pada malam tu, si lelaki ni beritahu ahli keluarga dia, berjaga-jagalah. Ya. Sebab ada yang tak betul di kawasan kampung kita. So pada satu malam selepas beberapa hari,
anak perempuan dia, ya, anak kecil dia, keadaan di kampungnya sebenarnya dia, kalau kampung, kalau tengok tempat kawasan kampungan di Indonesia ni kena jalan jauh dari satu tempat ke satu tempat. Pergi ke sekolah pun kena jalan 2 jam. Dan balik di sebelah petang berjalan beberapa jam. Dan mereka kena pergi sekolah agama di sebelah petang, sebelah malam. So dia kena melalui kebun bapa dia. So suasana kawasan kampung selalunya dia bukan rumah bersebelahan. Satu rumah ke satu rumah berjarak dalam 1 kilometer dan bersebelahannya selalu penuh dengan tanaman pokok. Pokok buluh, pokok pisang, ada saja tanaman. So di waktu malam keadaannya memang gelap gelita. Kamu tak akan dapat tengok orang sebelah kalau tak ada lampu di tangan. So keadaan yang gelap, anak perempuan dia kena pergi sekolah agama. Macam biasa, semua keluarga hantar anaknya pergi ke sekolah agama. So anak dia ikut belakang kebun di belakang rumah ke sekolah agama di waktu malam. Oh, pada hari itu keadaannya dia berasa tak selesa sebab dia tahu kebun tu, setiap keadaan dalam kebun tu dia tahu apa bunyi itu dan mana bunyi itu datang, kenapa, siapa yang membuat bising. So selalunya dia tak akan buka lampu suluh. Dia boleh berjalan di waktu gelap sebab dia dah tahu semua jalan-jalan. So pada hari itu dia rasa macam tak sedap masa dia pergi ke sekolah agama. Dan selepas sekolah tu, masa dia balik, dia rasa macam ada orang mengikuti dia dari belakang. So dia pun macam tak selesa dan dia membaca ayat suci sambil berjalan laju dengan keletihan. Dan dia bertarik nafas sambil membaca ayat suci dan jalan macam berlari. Dia tak berani toleh kat belakang sebab dia dah macam rasa ada satu yang saya cakap tadi, pocong ni boleh melompat jauh 40 meter sampai 50 meter sekali dia lompat. So budak ni sambil dia berlari dan berjalan, dia toleh ke belakang, dia nampak satu objek berwarna putih bersalut kain putih. Dia tengok macam tu, itu dia. Dia lari lintang pukang. Sampai dekat dia dah nampak rumah dia, dia berhenti sekejap sebab dia dah macam dah terasa sampai rumah, kalau dia apa-apa jadi dia boleh bising, berjerit, mak bapak boleh datang tolong. So dia dah berhenti, dia buka lampu suluh, dia torch dekat ataupun suluh kat tempat yang dia rasa bunyi itu datang. Dia nampak macam satu mayat ataupun satu objek macam baby salut dengan kain. Pada masa tu ada bunyi, ada suara keluar. Balik kamu, aku tak kacau kamu. Kamu usahlah kacau saya. So dia pun dengar suara macam tu. Dia campak beg dia, dia lari ke dalam rumah, kunci diri dia di bilik, menangis. So mak budak tu datang, ketuk pintu. Nak, apa kamu menangis ni? Dia beritahu mak dia keadaan seram tu. Bagaimana dia rasa seram. Dia cakap, mak, saya jumpa macam ni. Satu objek putih, tapi saya tak nampak muka, tapi berbau busuk, dan dia bercakap dengan saya. Mak dia cakap dengan dia, itu pocong. Sepatutnya kamu peluk pocong.
Mak, apa ni? Itulah, betul. Kena peluk pocong. Nanti pocong akan restu kamu dengan benda baik. Budak tu, rasa tak sedar. Dia cakap, mak ni, dan dia menangis lagi. Dan dalam beberapa jam, bapak dia balik. Dan dia beritahu bapak dia, Pak, macam ni berlaku di keadaan semasa saya balik dari sekolah agama. Mak dia cakap itu dia takut pasal pocong. So bapak dia diam, tak cakap pasal apa-apa sudah. Dan bapak dia bawa anak dia berdukun dan ustaz untuk memberi keberanian ataupun benda-benda yang bagi motivasikan anak dia jangan takut, sebab benda ni tak betul. So dalam keadaan tu, orang diberi amaran berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu macam mana nak mengendali benda ni. So pocong ni, kalau nak cakap dalam masalah supernatural, kita susah nak kontrol benda yang bukan manusia. Dan beberapa hari kemudian, emak budak perempuan itu meninggal dunia. So, itulah kesudahan cerita itu. Saya rasa saya akan membuat lagi berisikan ataupun mencari bahan-bahan lain untuk mengenali cerita ini. Apa kesudahannya selepas mak dia meninggal. Kawan-kawan, inilah cerita pocong pada masa sekarang. Sangat mengerikan. Memang mengeri. Kalau kamu tengok di waktu malam dengan berbau busuknya mayat, dengan muka yang berulat, biji mata nak terkeluar, dengan berdarahnya, berdiri di belakang kamu. Berani ke kamu nak berpeluk? Susah nak jawab ya. Dan baunya berbau. Bau mayat. Orang busuk. Busuk. Susah nak cakap. Tapi benda ni kebiasaan ataupun cerita yang biasa di Indonesia. Ataupun saya cakap di Malaysia also. Di Malaysia pun ada cerita ni. Tapi semua kepastian ataupun apa yang berlaku di tempat gelap, tanah berkuburan, kita kena berjaga-jagalah. Itu kesudahan malam ini. Jumpa kamu di episod yang akan datang.